Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, firman Allah taala, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Maksudnya bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas rahmat kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Para penganjur, tuan-tuan dan puan-puan dihormati sekalian. Pertama, saya merakamkan ucapan Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada kita, di mana kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia ini. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya untuk menyampaikan ucapan dalam webinar Wakaf Air atau Wakaf siri ketiga. Semoga perkongsian ilmu ini bermanfaat kepada kita semua insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimah yang sama sewaktu menggambarkan turunnya air hujan ataupun turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Allazi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Allah taala menerangkan, berfirman, "Nazzala 'alaikal kitabil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil." Bila Allah Taala menggunakan kalimah yang sama, iaitu kalimah anzala, sama ada pada turunnya wahyu Allah Al-Quran dan turunnya hujan, menggambarkan kepada kita kedua-dua elemen ini sangat penting. Sebagaimana air hujan penting untuk menghidupkan jasad manusia, maka demikian juga Al-Quran penting untuk menghidupkan jiwa manusia. Kedua elemen ini perlu hidup, sama ada jasad perlu hidup dan fizikal juga, spiritual juga perlu hidup. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimah yang sama kepada penurunan hujan, membuktikan kepada kita bahawa air ini merupakan satu makhluk yang dicipta oleh Allah Taala yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sama ada untuk menyempurnakan ibadah, memelihara kebersihan diri, menyediakan makanan dan minuman, dan bahkan sumber air juga sangat bermanfaat untuk manusia. Namun turut diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan yang lain, binatang-binatang, ternak dan sebagainya. Bahkan bumi alam ini pun berhajat kepada air hujan. Tuan-tuan sekalian, Al-Quran telah menjelaskan bahawa air juga bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan nikmat besar yang dikurniakan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba-Nya. Firman Allah Taala dalam surah Al-An'am ayat 99, maksudnya, "Dan dialah Allah yang menurunkan hujan daripada langit, lalu kami tumbuhkan daripada air hujan itu segala jenis tumbuh-tumbuhan. Kemudian kami keluarkan daripadanya tanaman yang menghijau. Dan kami keluarkan pula daripada tanaman itu butir-butir, yakni buah-buah yang bergugus-gugus. Dan daripada pohon-pohon tamar, yakni pohon kurma. Dari mayang-mayangnya, di mana kami keluarkan tandan-tandan buah yang mudah dicapai dan mudah dipetik. Dan kami jadikan kebun-kebun daripada anggur dan zaitun, serta buah-buah delima, yang bersamaan bentuk, rupa dan rasanya, dan yang tidak ada persamaan bentuk, rupa dan rasanya. Perhatikanlah kepada buah-buahan apabila ia berbuah dan ketika mana ia masak. Sesungguhnya demikian itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan kami, yakni Allah, bagi orang yang beriman." Surah Al-An'am ayat 99. Para peserta webinar yang dirahmati Allah sekalian, sehubungan dengan itu, keperluan tanda air, khususnya bekalan air bersih untuk dinikmati oleh rakyat, adalah tanggungjawab kerajaan dan perlu ditunaikan. Selain daripada peruntukan berbilion ringgit dan penyediaan infrastruktur air, saya juga telah mencadangkan supaya Kementerian Alam Sekitar dan Air untuk mengkaji kebolehdelaksanaan mekanisme alternatif bagi penyediaan perkhidmatan bekal air bersih, terutama di kawasan luar bandar,
untuk komuniti kecil yang melibatkan kos yang rendah. Kita menyedari bahawa tidak semua komuniti penduduk kita berada di kawasan yang mudah dapat bekalan air bersih. Terkadang mereka jauh di kawasan pedalaman dan jauh untuk mendapatkan sumber air bersih yang disenggalakan oleh operator-operator air di peringkat negeri. Lalu kita cadangkan satu konsep di mana pendanaan awam menerusi instrumen wakaf yang telah dikemukakan untuk membiayai projek-projek tersebut dengan lebih cepat, mudah dan mapan. Projek ini dinamakan sebagai program wakaf air. Tuan-tuan sekalian, instrumen wakaf ini sebenarnya dicadangkan merupakan salah satu di antara instrumen ekonomi Islam yang terbukti berkesan sejak 1500 tahun yang lampau, di mana wakaf membuka peluang dan ruang yang sangat luas kepada siapa saja untuk menyumbang berperanan dalam proses bagi mensejahterakan kehidupan rakyat. Tuan-tuan sekalian, program wakaf ini mengingatkan kita semua pada kisah Telaga Rumah di zaman Nabi SAW di Madinah, di mana bila mana penduduk Madinah berdepan dengan krisis air yang kebetulan pada waktu itu berlaku kemarau yang agak hebat di Madinah. Dan kebetulan pula ada satu perigi, yakni perigi rumah yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Ia monopoli perigi tersebut dan menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Sehingga ada di kalangan para sahabat datang mengadu tentang kesukaran untuk mendapatkan air kepada Nabi SAW dan bagaimana tindakan Yahudi tersebut mengambil kesempatan di atas kesusahan pada waktu itu. Maka Nabi SAW telah pun menyampaikan suatu peringatan, suatu berita gembira. Sesiapa yang berjaya membebaskan perigi Ar-Rumah, maka dia dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, mendengarkan kata-kata Nabi itu, Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu yang kebetulan ada kewangan pada waktu itu terus bertemu dengan Yahudi, berunding, membincang untuk membeli seluruh perigi tersebut. Walaupun ditawar dengan harga yang sangat mahal, tapi Yahudi tidak mahu menjual perigi tersebut. Hinggalah Sayyidina Umar berulang beberapa kali bertemu, berunding, sehinggalah dia mendapat idea untuk membeli separuh daripada perigi tersebut. Dengan harga yang mahal, Sayyidina Osman bin Affan sanggup beli separuh daripada perigi, yakni satu hari dimiliki oleh Sayyidina Osman, hari yang kedua dimiliki oleh Yahudi, hari yang ketiga dibalik pada milik Sayyidina Osman, begitulah bergilir setiap hari. Lalu Yahudi tadi bersetuju kerana andaiannya, oleh kerana harga dijual pada Sayyidina Osman dengan harga yang mahal, tidak mungkin Sayyidina Osman mampu menjual harga lebih murah daripada harga yang dijual oleh Yahudi tersebut. Lalu Sayyidina Osman bin Affan membayar, dan setelah mengadakan perjanjian, lalu Sayyidina Osman bin Affan telah pun melaksanakan satu berita yang sangat menggemparkan penduduk Madinah, di mana Sayyidina Osman bin Affan mengisytiharkan bahawa hari yang dia miliki air tersebut, semua ramai boleh mengambilnya secara percuma, tanpa bayaran sedikit pun. Tuan-tuan sekalian, apa yang menarik ialah, berita tersebut telah pun menarik perhatian semua masyarakat Madinah yang perlukan air pada waktu itu. Mereka berduyun-duyun mengambil air pada hari yang dimiliki oleh Sayyidina Osman bin Affan. Pada hari dimiliki oleh Yahudi, Yahudi tadi menjual air tersebut menyebabkan tidak ada siapa yang beli. Bahkan yang menariknya, Sayyidina Osman bin Affan memberitahu penduduk Madinah supaya siapkan bekalan untuk 2 hari. Kerana hari berikutnya ialah hari perigi dimiliki oleh Yahudi. Kamu ambil air untuk cukup bekalan selama 2 hari dan kemudian kamu akan datang ambil semula pada hari giliran yang seterusnya dimiliki oleh Sayyidina Osman bin Affan. Berdasarkan idea tersebut, kita melihat wakaf bukan hanya terhenti pada masjid, surau, sekolah, madrasah, pembiayaan yang biasa kita temui. Tetapi ternyata wakaf lebih besar daripada apa yang biasa kita laksanakan. Berdasarkan inilah, kami di KASA, di Kementerian Alam Sekitaran Air, telah pun mengadakan perbincangan dan perundingan untuk kita laksanakan program wakaf air ini. Pelaksanaan wakaf air menepati maqasid syariah, iaitu hifzu an-nafs, iaitu penjagaan diri, di mana air merupakan bekalan yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Kerana penyediaan air bersih untuk menjamin kebersihan dan kesihatan rakyat adalah merupakan perkara yang mesti kita penuhi. Tambahan pula, air juga selari dengan matlamat pembangunan lestari yang kita laksanakan. Alhamdulillah, inisiatif wakaf air telah disambut baik oleh Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Wakaf Malaysia
yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yakni Hal Ehwal Agama, di mana pada 20 Oktober 2020, wakaf air dijadikan sebagai produk wakaf khas yang diwujudkan di bawah konsep wakaf tunai Malaysia. Para peserta webinar yang dihormati sekalian, akhirnya pada 17 Disember 2020, KASA telah bersama dengan Yayasan Wakaf Malaysia telah melancarkan wakaf air dengan tema pahala mengalir seperti air. Wakaf ini bukan bertujuan untuk menggantikan peranan kerajaan, tapi sebagai mekanisme alternatif dan melengkapkan kepada perkhidmatan yang sedia ada. Ia adalah pilihan kepada semua pihak untuk menyumbang dengan penuh keikhlasan bagi menyediakan perkhidmatan bekalan air yang lebih baik kepada pihak yang memerlukan dan kita mendapat pahala di atas wakaf yang kita keluarkan. Tuan-tuan sekalian, dana wakaf yang disumbangkan akan digunakan untuk membiayai projek perkhidmatan air khususnya di kawasan luar bandar. Ya, saya tekankan di sini yang kita bekalkan dana melalui wakaf air ini adalah untuk menyelesaikan projek perkhidmatan air di kawasan luar bandar yang berskala kecil seperti penggalian perigi, penyediaan pam, penyediaan tangki air, pemasangan paip yang bersambung dan sebagainya. Dan kos yang kita anggarkan tidak melebihi RM50,000 bagi satu projek. Saya berazam dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya wakaf air ini akan membantu kerajaan menyediakan projek perkhidmatan air yang berskala besar. Mungkin akhirnya nanti hasil daripada kesedaran ramai pihak di mana kita boleh turut menyumbang dalam usaha-usaha menyelesaikan masalah bekalan air. Sama ada projek pembinaan takungan air pinggiran sungai, mungkin loji rawatan air, empangan dan sebagainya, di mana sebahagian di antara dana tersebut mungkin dapat kita salurkan kepada tempat-tempat yang kita telah kenal pasti. Saya yakin dan percaya perkara ini tidak mustahil untuk kita capai kerana konsep pendanaan awam seperti wakaf dan endowment yang lain telah berjaya dibuktikan dalam institusi pendidikan. Sebagai contoh, Universiti Al-Azhar di Mesir itu tegak dengan hasil wakaf. Beratus-ratus tahun mampu memberi pendidikan percuma kepada semua pelajarnya. Dan saya yakin bahawa konsep wakaf ini dapat kita kembangkan dan kesedaran rakyat Malaysia, alhamdulillah, banyak pihak yang tungkus lumus berusaha untuk mengambil bahagian supaya dia juga dapat peluang dan dapat saham yang sama dalam wakaf ini, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, para peserta webinar yang dirahmati Allah, masyarakat tidak perlu bimbang untuk wakaf kerana setiap dana wakaf yang diterima oleh Yayasan Wakaf Malaysia akan dilaporkan secara berkala kepada pemegang taruh. Penggunaan dana ini pula akan diluluskan terlebih dahulu oleh pihak jawatankuasa penasihat syariah Yayasan Wakaf Malaysia supaya konsep wakaf tu dapat kita pelihara dan dapat kita jaga. Dari segi pemilihan dan pelaksanaan projek pula, ia dilaksanakan berdasarkan struktur tabir urus yang jelas dan telus. Jawatankuasa induk ditubuhkan untuk mengenal pasti projek, memantau dan menentukan hala tuju pelaksanaan wakaf air, di mana jawatankuasa ini dibantu oleh jawatankuasa penilaian dan jawatankuasa teknikal yang bertanggungjawab untuk menentukan kebolehlaksanaan sesebuah projek sebelum ianya diluluskan. Jawatankuasa induk dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air dan dianggotai oleh Yayasan Wakaf Malaysia, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Kementerian Kesihatan, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Jabatan Perkhidmatan Pembentungan dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, berdasarkan maklumat semasa sehingga 20 Januari 2021, jumlah kutipan wakaf yang dicatatkan oleh Yayasan Wakaf Malaysia ialah RM157,674.50. Jumlah ini tidak termasuk sumbangan yang akan diberikan oleh SPAN dan Jabatan Perkhidmatan Pembentungan sebanyak 7 juta yang telah pun diisytiharkan pada hari pelancaran. Jumlah kutipan yang akan diterima daripada kutipan orang awam sangat membanggakan. Bahkan saya juga ingin berkongsi pengalaman di mana para penyumbang ada yang menyumbang RM1 pun ada. Ada yang menyumbang RM5 pun ada. Saya melihat bahawa ini peluang. Siapa-siapa sahaja. Tidak semesti kita ada dana yang besar baru kita boleh menyumbang. Mungkin RM1, RM2 sekalipun. Saya tengok satu hadis Nabi SAW. Nabi menyebut para sahabat bagaimana Nabi SAW melihat. Kata Rasulullah SAW, aku lihat 1 dinar bersaing dengan 100 dinar.
Ya. Lalu sahabat tak faham, ya Rasulullah, apa maksudnya Rasulullah? Nabi kata ada orang miskin sedekah 1 dinar dan orang kaya sedekah 100 dinar. Aku lihat pahalanya bersaing satu sama lain. Maksudnya bahawa berapa yang kita sumbang di atas kemampuan kita masing-masing. Apa yang penting, semua pihak perlu dapat ambil peluang ini untuk jadi bekalan kita di hari akhirat. Dan saya juga turut dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Induk Program Wakaf Air ini telah pun meluluskan 5 projek perintis dengan jumlah keseluruhan projek sejumlah RM180,500 di beberapa lokasi di sekitar Selangor, Perak, Pahang dan juga Johor. Kita doakan mudah-mudahan projek perintis 5 tempat ini akan membuahkan hasil dan kita, tuan-tuan yang wakaf, tuan-tuan akan tengok, tuan-tuan dapat maklumat detail tentang wakaf yang telah kita keluarkan. InsyaAllah. Para peserta yang dirahmati Allah sekalian, akhir sekali, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program webinar pada kali ini. Semoga segala ilmu yang diperolehi menjadikan kita hamba Allah yang sentiasa bersyukur dan sentiasa saling bantu-membantu. Kita yang diberi sedikit rezeki oleh Allah Ta'ala, kita boleh tolong orang yang susah. Dan tuan-tuan bayangkan, saya ingin berkongsi akhirnya satu peristiwa yang berlaku waktu saya belajar dahulu, bila kami ustaz yang mengajar tafsir, tatkala mana mentafsirkan ayat dalam surah At-Tin, Allah Ta'ala sebut illazina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman dan beramal soleh, pahala mereka tidak putus-putus. Lalu ustaz tadi bertanya, apa maksud pahala yang tidak putus? Tuan-tuan tahu tak apa makna? Kamu tahu tak apa makna pahala yang tidak putus-putus? Lalu kami beritahu, pahala tidak putus itu pahala yang bersambung-sambung. Dia kata betul. Tapi kalau kamu nak lebih faham, pergilah kamu ke tepi sungai, kata beliau. Pergilah kamu ke tepi sungai dan duduk tepi sungai tersebut, perhatikan air sungai yang mengalir. Saya ingin tanya kamu, kata dia, berapa lama sungai ini mengalir? Mungkin ratus tahun, wallahu alam. Tapi pernah tak kamu lihat air sungai ini berhenti mengalir? Jawapannya tak pernah. Dia kata begitulah pahala orang yang mewakaf hartanya fi sabilillah, orang yang beriman dan beramal soleh, pahalanya tidak putus-putus. Mudah-mudahan sedekah kita jadi bekalan jariah kita di hari akhirat insya-Allah. Dan sebab itu tema kita ambil supaya pahala tidak putus-putus sebagaimana pahala air mengalir tersebut. Dan saya sudahi ucapan saya pada hari ini dengan satu hadis Nabi SAW, hadis masyhur yang biasa kita dengar. Maksudnya sabda Nabi SAW, bila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah segala amalannya kecuali 3, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa daripada anak yang soleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima wakaf kita dan usaha yang kita lakukan dan teruskan berwakaf agar lebih lama lagi masyarakat akan dapat menikmati kemudahan bekalan air yang berkualiti, khususnya bagi masyarakat luar bandar, dan kita boleh tolong dia. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Maka Allah Ta'ala akan tolong kita selagi mana kita menolong saudara-saudara kita. Wallahu alam. Sekian dahulu. Semoga webinar kali ini berjalan dengan lancar dan berjaya menatijahkan matlamat sebagaimana yang kita inginkan. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.